Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang menonton. Ulangan kami akan membentangkan showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPBB bagi kedua-dua kursus iaitu PBKK 3063 Makmal Bimbingan dan Kaunseling Individu dan PBKK 3073 Terapi dalam Intervensi Kanak-kanak. Pensyarah pembimbing kami adalah Encik Muhammad Tajuddin bin Mustafa, Jabatan Ilmu Pendidikan GIP IPG Kampus Ipoh. Ahli kumpulan kami terdiri pada 5 orang iaitu Lin Chia, saya sendiri Muhammad Amir Farhan bin Azlan, Nur Nasuha binti Abdul Fattah, Tan Chen Chi dan Chong Yan Chi. Isi kandungan pembentangan kami adalah backward design, model reka bentuk pembelajaran, model pembelajaran murid, model 3E dan 3R dan kekuatan dan penambahbaikan. Daripada aspek backward design, 3 elemen penting yang perlu dilihat iaitu merungkai dan merangkai, bukti pentaksiran berterusan, pelan pembelajaran Ware 2. Hasil pembelajaran khusus bagi PBKK 3063 dan PBKK 3073 daripada aspek CLO ini boleh dilihat iaitu CLO PBKK 3063 kami memperolehi pengetahuan berkenaan dengan pengurusan latihan amali bimbingan dan kaunseling individu serta kemahiran dalam membuat penilaian kendiri dalam proses penyelesaian masalah. Manakala CLO bagi PBKK 3073 pula adalah kami memperolehi pengetahuan berkenaan dengan konsep terapi kanak-kanak dan kemahiran dalam kelebihan dan limitasi terapi mengikut situasi. Daripada CLO PBKK 3063 iaitu mengaplikasikan kemahiran asas kaunseling dan teori kaunseling melalui latihan amali, dan juga CLO dalam PBKK 3073 iaitu melaksanakan jenis-jenis terapi yang dipelajari melalui pembentangan secara berkumpulan ini setelah digabung jalinkan menghasilkan satu big idea iaitu merungkai halangan dalam menceriakan kehidupan. Dan daripada big idea inilah terhasilnya essential question iaitu yang pertama adalah apakah halangan-halangan yang dapat menghalang kehidupan murid. Yang keduanya adalah bagaimanakah kehidupan murid yang ceria dapat dicapai. Yang ketiga iaitu mengapakah kehidupan yang ceria penting kepada murid. Dan yang keempat adalah apakah perkaitan antara isu-isu pendidikan di Malaysia dengan kesejahteraan hidup murid. Dan ini adalah bukti pentaksiran berterusan kami iaitu soalan tugasan bagi PBKK 3063 dan PBKK 3073 yang telah diinterdisiplinarikan berkongsi satu big idea iaitu merungkai halangan dalam menceriakan kehidupan. Dan ini adalah pelan pembelajaran daripada backward design yang mana dibagikan kepada where to iaitu yang pertama W, where, ke mana arah tujuan. H adalah hook iaitu menarik minat pelajar. E adalah equip yang mana membantu pelajar meneroka dan mengalami idea utama. R adalah retain, menyediakan ruang dan peluang untuk pelajar berfikir semula dan menyimak. E, evaluate, pelajar diberi peluang untuk menilai kerja mereka dan implikasinya. T adalah tailor, iaitu sesuai dengan kebolehan dan latar belakang pelajar. Dan yang terakhir adalah O, organize, iaitu melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan. Seterusnya adalah model reka bentuk pembelajaran yang kita tidak asing dengan 4 perkara ini, iaitu yang pertama adalah amalan pedagogi, rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, dan yang terakhir adalah permanfaatan digital. Jadi daripada kedua-dua kursus ini, amalan pedagogi yang kami telah lakukan adalah Zoom, menggunakan aplikasi Zoom dan juga menggunakan hybrid. Dan seterusnya adalah perbincangan secara berkumpulan untuk menggalakkan komunikasi dalam kalangan siswa guru. Hal ini dapat membantu siswa guru berkomunikasi serta berhubung antara satu sama lain dan mengikatkan ukhuwah antara satu sama lain. Dan yang terakhir adalah platform Google Form, Google Classroom yang dapat membantu untuk meletakkan dokumentasi berkaitan dengan tugasan-tugasan kami. Seterusnya adalah rakan pembelajaran, iaitu kami juga telah menjemput beberapa siswa guru daripada IPG Kampus
Darul Aman daripada khusus bimbingan dan kaunseling untuk melakukan beberapa perkongsian antara satu sama lain. Juga terdapat guru sekolah. Sewaktu kami melakukan PBS iaitu Pentaksiran Berasaskan Sekolah, mereka telah menjadi rakam pembelajaran kami dalam khusus bimbingan dan kaunseling ini. Dan juga yang terakhir adalah siswa guru bimbingan dan kaunseling daripada unit B IPG Kampus Ipoh. Yang ketiga adalah pemanfaatan digital. Terdapat beberapa aplikasi yang telah kami gunakan iaitu antaranya adalah Telegram, YouTube dan Idromind yang digunakan semasa kami menggunakan amalan pedagogi. Dan seterusnya adalah persekitaran pembelajaran yang mana kami terdiri daripada beberapa makmal kaunseling iaitu makmal kaunseling individu dan makmal kaunseling kelompok. Daripada kedua-dua makmal ini terdapat juga beberapa alatan-alatan terapi yang digunakan bagi membantu kami memahami dengan lebih mendalam berkaitan dengan khusus kami iaitu terapi dalam intervensi kanak-kanak dan juga kaunseling individu. Dan ini akan diteruskan oleh saudari Chong Yen Chi. Sekian, terima kasih. Seterusnya, aktiviti KPPB adalah seperti bengkel dan webinar. Pelaksanaan perkongsian pindah amalan profesional melibatkan pensyarah dan pelajar bimbingan dan kaunseling Unit W IPG Kampus Ipoh bersama pensyarah dan pelajar IPG Kampus Darul Aman. Ini merupakan perkongsian tentang pengalaman senior-senior daripada IPG Kampus Darul Aman. Seterusnya, terdapat juga penganjuran webinar maya perkongsian tentang anxiety bersama Encik Alis Ahmad dari Persekutuan Neo CBT Malaysia. Model KPPB, model pembelajaran murid. Yang pertama, dari segi perhubungan, pembelajaran bersifat interaktif dengan membina hubungan yang bermakna antara pelajar dengan pelajar dan juga pelajar dengan pensyarah. Seterusnya, belajar cara belajar. Pelajar terlibat secara langsung dan memikul tanggungjawab untuk memahami proses pembelajaran. Seterusnya, dari segi aspirasi. Pelajar dapat memenuhi sasaran terhadap diri sendiri dan mencapai kayu ukur sosial dalam pembelajaran. Seterusnya, 3E, iaitu engagement, enhancement dan extension. Yang pertama, engagement, iaitu keterlibatan. Pengajaran secara scaffolding membantu pelajar meningkatkan kefahaman sepanjang menyiapkan tugas. Untuk engagement, iaitu peningkatan, penggunaan pelbagai aplikasi sebagai bahan bantu pengajaran dan pembelajaran akan meningkatkan minat dan juga kefahaman pelajar. Extension, iaitu lanjutan, membantu meningkatkan kefahaman dengan menjemput rakan-rakan pembelajaran seperti bengkel yang dianjurkan daripada IPG Kampus Darul Aman. Seterusnya, 3R, REGO. Pembelajaran secara holistik dan komprehensif melibatkan penggunaan kemudahan digital seperti Google Classroom. Relevant. Pelajar akan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari dalam kuliah dengan sesuai dan juga berkaitan dengan dunia nyata. Relationship, iaitu hubungan. Hubungan yang baik antara pelajar dengan pensyarah dalam IPG Kampus Ipoh, pensyarah luar, guru luar dan juga pelajar dari luar. Seterusnya, 6C. Yang pertama, critical thinking, iaitu pemikiran kritis. Pelajar dapat membuat refleksi terhadap pengajaran dan dapat membina ilmu yang bermakna berasaskan idea dalam realiti semasa. Communication, komunikasi. Kaedah mengajar pensyarah membolehkan pelajar untuk membuat maklum balas dan melatih komunikasi yang koheren dan berkesan serta direka untuk audiens khusus. Karakter, sahsia. Pelaksanaan pengajaran oleh pensyarah akan membolehkan pelajar belajar cara belajar, membentuk kecekalan, ketahanan, tanggungjawab dan integriti sepanjang menjalankan tugas yang diberikan. Kreativiti, memanfaatkan kemudahan digital pelajar
serta dapat membina kepimpinan dalam diri pelajar untuk melaksanakan tindakan. Seterusnya, citizenship iaitu kewarganegaraan. Pelajar dapat memberi perspektif yang tersendiri terhadap isu-isu global dan memberi idea penyelesaian terhadap masalah-masalah yang berlaku di dunia ini yang kurang jelas dan kompleks untuk manfaat semua. Kolaboratif memupuk nilai kerjasama dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kemahiran sosial dan menambah baik kemahiran interpersonal dan kumpulan. Seterusnya, kekuatan dari segi kualiti pembelajaran adalah membenarkan pelajar bergerak aktif dalam sesi pembelajaran. Seterusnya, pelajar juga boleh meneroka dan mencipta pengetahuan yang baharu. Dari segi penggunaan teknologi, pelajar dapat menambah kemahiran-kemahiran teknologi era revolusi industri 4.0 dan juga boleh mencapai pembelajaran tambah terhad kerana boleh mencapai ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan di seluruh dunia dan membuka ruang perkongsian yang lebih luas kerana mempunyai capaian sosial yang lebih luas dan tidak terhad. Seterusnya, cabaran yang dihadapi adalah seperti pengumpulan maklumat. Pelajar mungkin menghadapi limitasi dalam mencapai maklumat yang lebih luas dan juga menghadapi kekangan dalam membina hubungan dengan pihak luar. Dan juga pelajar mungkin salah tafsir ataupun mempunyai kekeliruan dalam menganalisis isi kandungan pembelajaran. Dan akhir sekali, cadangan penambahbaikan. Yang pertama, saling belajar. Pelajar boleh mengadakan lawatan-lawatan ataupun TikTok secara atas talian dengan pakar-pakar di luar negara untuk mendapat ilmu pengetahuan yang lebih luas dan melibatkan pelbagai bidang. Seterusnya, memperluaskan pemanfaatan modal KPPB, iaitu mengubah bentuk pendidikan bagi menyediakan generasi muda selari dengan keperluan dunia, iaitu boleh melahirkan pelajar yang berkualiti dan mencapai tahap-tahap antarabangsa. Seterusnya, siswa guru muda, iaitu menonjolkan bakat yang terpendam dalam diri siswa guru dan meningkatkan kemahiran serta potensi siswa guru. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.